Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Selawat dan salam untuk junjungan Nabi yang mulia, yang mana telah bersusah payah untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada kita, dan sehinggalah hari ini dengan mudah sebenarnya kita mendapat Al-Quran, dapat pegang Al-Quran. Alhamdulillah, tidak seperti Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersusah payah dalam menerima wahyu Al-Quran Al-Karim, dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersusah payah untuk menjaganya, untuk membacanya di atas lembaran-lembaran, di atas kulit-kulit, di atas kulit-kulit kayu. Subhanallah, betapa rahmat Allah itu sangat jelas untuk kita semua. Alhamdulillah, penonton yang dikasihi Allah, syukur banyak-banyak pada Allah. Alhamdulillah, syukur lagi dan lagi. Di antara nikmat syukur yang kadang-kadang kita lupa nak ucap syukur. Kita boleh bersyukur dengan keluarga yang bahagia. Kita bersyukur, Alhamdulillah aku ada keluarga, ada anak-anak. Alhamdulillah aku ada rumah, Alhamdulillah aku ada kenderaan. Tetapi satu syukur yang kita lupa nak ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku ada Al-Quran. Alhamdulillah aku ada kitab yang mana yang dipusakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Penonton dikasihi Allah, anda sekarang bersama saya Ustazah Hasni binti Mansur untuk sama-sama kita berbincang, kita memikirkan, kita bermunaqasyah, kita bersama-sama berkongsi ilmu bagaimana untuk kita terus jatuh cinta dan tetap dengan Al-Quran. Ada orang jatuh cinta dengan Quran, dia baca Quran, tapi lama-lama mula-mula terbakar, marak semangat, tapi lama-lama dia slow. Itu normal, sebab kita adalah manusia, ya. Tapi kita berharap semoga semangat kita tu biarlah seperti tunggul yang terbakar, bukan ranting yang terbakar. Maksud saya macam mana? Kalau ranting yang terbakar, sekali dia marak, bukan main marak, tapi sekejap dah habis. Tapi kalau tunggul yang terbakar, dia baranya masih ada lama tapi tetap kekal. Jadi mudah-mudahan semangat kita dengan Al-Quran seperti tunggul yang terbakar, tetap ada walaupun perlahan. Penonton dikasihi Allah, kali ini kita nak berbincang tentang nama-nama dalam Al-Quran. Sebab kalau kita kenal nama dia, bermaksud kita kenal Al-Quran, kita rapat dengan Al-Quranul Karim. Macam seseorang tu kadang-kadang nama dia macam Rasulullah, selain pada namanya Muhammad bin Abdullah, beliau juga dikenali dengan namanya Al-Amin. Yang mana satu tu Al-Amin tu, oh yang dia yang jujur tu oh, maka kita makin kenal dengan dia. Oh, gelaran dia juga adalah Al-Amin. So Al-Quran ni yang selama ni kita tahu, bacalah Quran. Oh, rupanya ada nama-nama yang lain lagi untuk Al-Quran, dan untuk kita kenal apakah dia Al-Quran dan siapakah Al-Quran ni. Penonton dikasihi Allah, Alhamdulillah. Yang pertama, sudah tentu nama yang dipanggil untuk kitab ini adalah Al-Quran. Agak-agaknya kenapa panggil Quran? Quran itu berasal daripada satu kalimah bahasa Arab, qara'a. Pernah dengar? Bacalah Iqra, kan? Pernah dengar surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Alaq dimulakan dengan kalimah Iqra, bacalah. Maka kalimah Al-Quran ini adalah nama, kita panggil nama masdar ataupun nama sandaran bagi kalimah yang tadi, qara'a tadi. Bila Quran adalah sesuatu yang perlu dibaca dan sifatnya dibaca dengan berterusan, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Subhanallah, kalau pernah mendengar satu surah Al-Quran dalam suratul Baqarah, kita biasa dengar ayat ni, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini firman Allah, suratul Baqarah, bulan Ramadan. Bulan inilah diturunkan keseluruhan
Al-Quran. Jadi nama Al-Quran ini dipetik daripada surah Al-Baqarah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah bulan ini diturunkan sepenuhnya Al-Quran ke Sidratul Muntaha, dan seterusnya Al-Quran ini turun secara berperingkat-peringkat melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebab itu kalau kita kenal nama Quran ni, kalau kita kenal nama Quran, rupanya Quran ni untuk dibaca, bukan hanya untuk disimpan, bukan hanya sekadar menjadi barang hantaran perkahwinan. Dah jadi barang hantaran perkahwinan itu bagus, alhamdulillah. Masya-Allah, ini pemberian suami masa bila? Masa kahwin ni dulu, masa akad nikah dapat hantaran. Maka jangan sekadar menjadi hiasan hantaran, tapi hiasan hantaran itu akan menghiasi hati kakak-kakak sekalian, insya-Allah. Sebab itu nama Quran ini adalah untuk dibaca lagi dan lagi dan lagi, never ending. Sebab itu penonton dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok proses khatam Al-Quran, kita akan baca daripada juzuk surah lazim yang ayat yang 30 kan, daripada Ad-Duha sampailah An-Nas. Ingatkan habis pada An-Nas, tapi tak kan, sampai An-Nas kita sambung pula Al-Fatihah. Lepas Fatihah kita sambung pula dengan 1 hingga 5 ayat suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampailah wa ulaika humul muflihun. Ingatkan dah khatam, tapi dah mula balik daripada awal Baqarah. So bila kita khatamnya, khatam yang bermaksud bukan bererti kita tidak membaca lagi. Itulah Al-Quran adalah untuk dibaca lagi dan lagi. Alhamdulillah, kita dah kenal secara ringkas. Kalau nak kenal lagi cerita pasal Al-Quran, panjang lagi, secara ringkas. Dan kita nak kenal lagi apa lagi nama-nama dalam Al-Quran. Tak kenal maka tak cinta. Kita nak tahu apa lagi nama-nama gelaran Al-Quran. Menurut kitab, lebih kurang ada 55 nama dalam Quran untuk Al-Quran. Subhanallah. Okay, kita pergi pada satu nama Al-Quran lagi, tuan-tuan, perempuan, iaitu Al-Quran juga dipanggil sebagai Al-Kitab. Al-Kitab, kan? Ambil Al-Kitab. Oh, rupanya ambil Al-Quran tu. Subhanallah. Baik, penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Kitab adalah satu nama gelaran juga untuk Al-Quran. Dalil dia apa? Dalil dia pada suratul Baqarah ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kita tengok, kita baca sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Kita baca Quran, kita sebut Sadaqallahul azim. Kalau kita baca hadis, kita sebut Sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah. Penonton dikasihi Allah, ayat ini tadi kita ambil kefahaman, rupanya Alkitab namanya sempena firman Allah surah Al-Baqarah ayat nombor 2. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Inilah Alkitab. Zalika Alkitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya.
Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dikasihi Allah, subhanallah, Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang sangat dahsyat, yang sangat nikmat, subhanallah, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah janji, Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Ini Allah janji, Allah janji, Allah jaga. Wah, selalu beta janji, beta jaga. Ni kita nak cerita, Allah janji, Allah jaga Quran. Kalau kitab-kitab yang lain, sebab Allah kata aku janji aku jaga Quran. Kalau kitab yang lain, kita ada kitab Zabur untuk Nabi Daud AS, kita ada Injil untuk Isa AS, kita ada Taurat untuk Nabi Musa AS. Tapi semua kitab-kitab ini sudah diubah isi dalamnya, dia tidak pure lagi, mengikut kehendak hati pendeta-pendeta orang Yahudi dan orang Nasrani, subhanallah. Dan Allah kata aku janji, kami janji, kami itu membawa maksud Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Quran. Allah kata aku yang turunkan Quran, wa inna lahu lahafizun, maka kamilah yang menjaganya. Subhanallah, benarlah beruntungnya kita dapat jadi umat Muhammad. Kitab yang kita pegang ini pure, asli, original, subhanallah. Tuan-tuan, kita sujud syukur kan untuk dapat imtihan, ujian, peperiksaan, exam yang baik. Wah, anak aku lulus, alhamdulillah. Kita sujud syukur. Berapa ramai yang sujud syukur sebab jadi umat Muhammad dan dapat Al-Quranul Karim. Allah, terima kasih Allah, syukur ya Allah sebab aku dapat Quran ya Allah. Penawar jiwaku ya Allah, syukur Tuhan, terima kasih Allah. Nampaknya kita kena buat lepas ni, insya-Allah. Kita kena sujud syukur sebab kita ada Quran. Yang mana Quran kita ni pure, original, Allah jaga. Beta janji, Allah kata aku janji, aku jaga Quranul Karim. So tidak ada keraguan padanya. La raiba fi, tidak ada ragu, tidak ada syakwa sangka. Quran ni okey ke? Agak-agaknya ada perubahan-perubahan lagi tak yang boleh kita ubah? Mana boleh? Tak boleh. Ini Quran, ini Alkitab. Subhanallah. La raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, tuan-tuan perempuan, syukurlah, sujud syukur pada Allah sebab kita ada Quran. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dah kenal Quran itu Al-Quran, kita dah kenal Al-Quran itu Al-Kitab, dan kali ini kita nak kenal Al-Quran ini adalah Al-Furqan. Kan? Sedap nama Furqan ni. Ada orang letak nama dia Furqan, Muhammad Furqan. Kan? Dan Furqan ni, kalau tuan-tuan nak tahu, erti dia adalah pemisah antara hak dan batil, pemisah antara benar dan salah. Jelas, yang salah betul jelas, yang benar pun jelas, yang salah pun jelas. Itu erti Al-Furqan. Subhanallah. Jadi kita tengok Saidina Umar juga digelar Saidina Umar Al-Faruq. Faruq, Furqan, dekat-dekat kan? Faruq artinya dijelas. Tak betul, tak betul. Yang salah, salah. Yang betul, betul. Macam tu. Itu Umar Faruq, jelas. Dan kitab Al-Quran juga, nama dia juga kita panggil dia Al-Furqan. Jelas, yang membezakan antara hak dan batil. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah, manakan sama antara hitam dan putih? Manakan sama antara gelap dan terang? Manakan sama antara jahil dan berilmu? Manakan sama antara derita dan bahagia? Manakan sama antara azab dan nikmat? Semua itu jelas, subhanallah. Maka sebab itu Al-Quran ini dengan jelas dipanggil Al-Furqan, yang mana memberi penerangan kepada manusia antara
benar dan batil. Kan, maka sebab itu nama Al-Furqan ini diambil daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-25. Kita dengarkan firman Allah. Macam mana Quran dipanggil Furqan? Surah Al-Furqan, nama pun surah Furqan ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi. Sebalik A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sadaqallahul azim. Tabarakalladzi, maha berkat Tuhan, maha hebat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Masya Allah. Allah beritahu dalam Quran, dia kata maha hebat Allah, maha berkat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan. Jadi nama Furqan ini dipetik daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-25. Lepas ni kita bolehlah tolong ambilkan Furqan mama dekat atas almari. Ambil Furqan? Oh, kita tak biasa guna. Selepas ni boleh guna. Tolong letakkan Furqan mama. Furqan? Oh, masya-Allah. Itulah Al-Quran Al-Furqan. Maha berkat Allah yang menurunkan Al-Furqan ala abdi, kepada hambanya. Hambanya ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan penuh kehambaan dipanggil sebagai hamba. Sebab itu kita kena belajar dengan Nabi. Makin dekat dengan Quran, makin rasa diri kita hamba, bukan makin berlagak kita, kan? Makin dekat dengan Furqan, makin dekat kita, ya Allah, Furqan ini diturunkan kepada Rasulullah yang dipanggil hambanya. Subhanallah. Liyakuna lil alamin, untuk menjadi peringatan dan amaran kepada seluruh penduduk alam. Ingat, Masya Allah, Masya Allah. Rupanya Quran ini rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk alam. Ya Allah, subhanallah. Tapi diturunkan kepada manusia, rahmatnya untuk seluruh alam. Tiba-tiba pula rasa, ya Allah, syukur pula jadi manusia. Sebab ada orang kadang-kadang buat, yelah, dah duduk menung-menung tepi pantai, alangkah indahnya kalau aku menjadi burung, boleh terbang bebas ke mana saja aku nak pergi. Subhanallah. Rupa-rupanya alangkah bersyukurnya aku menjadi manusia, kerana manusia satu-satunya makhluk yang mendapat Al-Quran, yang mendapat Al-Furqan. Lagi sekali kita kena syukur yang lupa kita syukurkan. Alangkah indahnya aku menjadi ombak yang boleh menghempas pantai tanpa henti, ewah-ewah, kan? Tapi kita lupa, alangkah syukurnya aku menjadi seorang manusia yang mana menjadi umat Muhammad, yang mana menjadi seorang pembaca Al-Quranul Karim. Oh, alangkah indahnya aku menjadi umat Muhammad yang mendapat Quran. Syukur lebih baik aku menjadi umat Muhammad. Kalau aku dipilih menjadi umat Nabi Isa, aku dapat Injil. Ya Allah, syukurnya aku dapat jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat Furqan. Subhanallah. Liyakuna lil alamin nadhira, untuk menjadikan seluruh penduduk alam ini sebagai peringatan dan amaran. Peringatan dan amaran. Jadi jelas Al-Quran ini untuk peringatan pada kita. Sebab itu Furqan jelas antara syurga dan neraka diceritakan, antara hak dan batil diceritakan. Oh, Allah bukan sahaja memberi cerita-cerita yang indah tentang syurga. Sudah tentu cerita syurga lebih banyak daripada cerita neraka. Subhanallah. Tetapi selain kita dipujuk dengan syurga, kan? Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, cerita pasal syurga. Tajri min tahtihal tajri, mengalir di dalam syurga itu sungai-sungai yang mengalir.
Kan, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Tetapi kita ada amaran. Diceritakan juga tentang azab. Diceritakan juga tentang neraka. Azabu jahannam, na'udzubillah min zalik. Sebab itu sahabat-sahabat kalau baca Quran menangis-nangis, tuan-tuan. Sebab ada furqan, ada peringatan, ada nazira. Nazira tu apa dia? Peringatan campur amaran. Kan? Sebab macam mana anak kita juga, kita tak boleh kata siapa buat ni dapat gula-gula, siapa buat puasa dapat RM10. Bukan hanya dipujuk-pujuk sahaja, tapi mereka perlu juga amaran. Ingat mama baik-baik juga, tapi kalau buat perangai jangan sampai tanduk mama keluar. Contoh kan? Sebab apa? Amaran itu memang perlu dalam sunnah kehidupan. Dan begitu juga Al-Furqan, dia ada amaran yang kita panggil. Di dalam amaran ini adalah peringatan untuk kita, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurnya kita jadi umat Muhammad. Biarlah kita cakap berkali-kali agar telinga kita mendengar, agar hati kita merasa. Penonton dikasihi Allah, kita dah tahu Quran itu Quran, Quran itu juga Alkitab, Al-Quran juga dipanggil Al-Furqan. Kali ini kita nak tahu satu lagi nama Al-Quran yang kita panggil Al-Mau'izah. Al-Mau'izah ni apa? Al-Mau'izah ni artinya adalah nasihat dan pengajaran. Okey? Subhanallah. Rupanya Al-Quran ini juga dipanggil sebagai Mau'izah. Lepas ni kita boleh guna juga ayat ni. Tolong ambilkan Mau'izah saya. Oh, Masya Allah. Itulah Quranul Karim, Mau'izah. Okay? Kita petik kalimah Mau'izah ini daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Yunus ayat yang ke-10. Surah Yunus ayat yang ke-10. Kita bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah panggil manusia. Kalau Allah panggil manusia ni, artinya orang Islam, orang tak beriman, orang beriman, orang kafir, orang beriman pun Allah panggil. Ya ayuhan nas. Kan, kalau orang yang beriman saja yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini Allah panggil ya ayuhan nas, kan? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah. Telah datang kepada kamu satu nasihat dan juga pengajaran. Mau'izatum mir rabbikum. Nasihat pengajaran daripada Tuhanmu. Ini surah Yunus ayat yang ke-10. Saya habiskan ayat ni. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim, surah Yunus ayat 10. Jadi penonton dikasihi Allah, kita nak bicara tentang ayat ya ayuhan nas. Allah panggil manusia ni, tak kira beriman ataupun tidak beriman. Qad ja'atkum, telah. Kat sini Allah letak kalimah qad. Qad ni adalah satu ayat yang takkid, ayat yang bagi penekanan. Contoh, kalau ayat tu beritahu ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kamu satu peringatan. Tapi kalau ayat tu kita nak bagi penegasan, nak bagi cerita, dengar ni, aku nak cerita dengan kau, dengarlah, sungguh betul, tak tipu, betul. Inilah contoh apa yang nak disampaikan oleh kalimah takkid qad. Ayat dia sikit je, qad, tapi dia memberi maksud, kau dengar betul-betul ni, dengarlah penting ni. Qad. Allah boleh saja letak ayat ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, tapi Allah letak qad kat situ sebagai satu penegasan, satu takkid, satu penekanan. Kau dengar sini betul. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kamu satu mau'izah, satu pengajaran, satu nasihat kepada kamu. Subhanallah, rupanya Al-Quran ini adalah nasihat untuk kita. Nasihat, tuan-tuan. Ad-dinu nasihah. Bukankah agama itu nasihat?
Bukankah kita sesama Muslim perlu nasihat menasihati? Dan kita lupa nasihat ni banyak di dalam Quran. Sebab itu, tapi kena belajar lah. Kita tak bolehlah baca sendiri, nak faham sendiri, tak boleh. Kita baca, kita belajar tafsir, belajar. Saya pun kena belajar. Semua orang kena belajar. Jadilah seorang murid sampai mati. Dan jangan berhenti untuk menjadi seorang murid. Subhanallah. Kan? Tuan-tuan, kalau kita niat nak belajar Quran, katakan kita niat nak belajar khatam dengan satu guru. Ya Allah, aku niat nak belajar sampai khatam. Sampai ke tak sampai, khatam ke tak khatam itu cerita lain. Tapi pahala tu dah sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala apa? Pahala belajar sampai khatam. Walaupun kadang-kadang kita baru Ustazah, Ustaz saya baru nak belajar. Kita baru tasmik Fatihah. Agaknya berapa tahun lah aku habis. Hari pertama tasmik Fatihah, besok sampai ajal, arwah baik orangnya. Mati dah kita. Tapi subhanallah, niat untuk belajar sampai khatam dah sampai pada Allah. Pahala belajar sampai khatam tu sampai pada Allah. Sebab itu, jadilah orang yang suka niat untuk jadi orang baik. Jadilah orang yang suka niat perkara yang baik-baik. Ya Allah, aku niat nak belajar lah, aku nak belajar Quran, nak belajar mau'izah banyak. Dalam Quran ni mau'izah banyak, pengajaran banyak, nasihat banyak. Aku nak belajar tafsir. Kena belajar dengan guru, jangan baca sendiri. Baca sendiri boleh, tapi kena belajar. Baru belajar Fatihah tafsir, baru belajar Qul Huwallah tafsir. Tahu-tahu sampai ajal kita. Maka pahala untuk belajar tafsir 30 juzuk sampai pada Allah. Innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu kena niat. Sebab itu, belajarlah untuk niat banyak-banyak yang baik-baik. Contoh, bila kita belajar Quran, jangan niat satu je. Saya nak belajar Quran. Quran kan bagus. Okey, satu. Yang kedua, tambah niat lagi. Ya Allah, aku nak jadi orang baik dengan belajar Quran. Dah dapat pahala lain. Ya Allah, aku nak jadi umat yang lebih baik sebab Rasulullah susah payah dapat Quran. Aku senang-senang je nak ikut baca Quran, ikut cara aku. Ya Allah, aku nak belajar betul-betul. Ya Allah, demi Rasulullah. Dapat pahala lain. Wahai Allah, aku dah belajar ni, aku nak belajar lagi. Ya Allah, dah dapat pahala lain. Sebab apa? Pada Quran ada mau'izah. Tuan-tuan, Quran kalau belajar sampai 2 kali kiamat lah, katakan nanti dunia ni ada 2 kali diciptakan, pun tidak habis kita belajar Al-Quran. Subhanallah. Maka sebab itu umur kita hanya sekali. Kan? Hidup sekali, mati 2 kali. Apa maksud dia tu? Kita mati, kita hidup. Selepas lahir kan kita hidup, kemudian kita mati, and then kita hidup balik. Sesungguhnya hidup yang kedua tidak ada mati lagi. Hidup 2 kali, mati sekali. Hidup, mati, hidup dan tidak ada mati lagi. Itulah namanya kekal abadi. Maka jangan rugikan diri untuk tidak mengambil mau'izah daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuan-tuan dikasihi Allah, kesimpulannya, Quran tetap akan dibacakan pada kita, sama ada kita baca Quran ataupun Quran dibacakan untuk kita. Maka sebab itu, mudah-mudahan Al-Quran menjadi hujjah untuk kita dan bukannya Al-Quran meminta hujjah daripada kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.